Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Negara menyaksikan bahawa sejarah tercipta minggu lalu apabila Akta Anti Lompat Parti diluluskan dengan baik di peringkat Dewan Rakyat. Itu satu peringkat supaya tidak ada lagi katak-katak politik yang menyebabkan huru-hara dalam situasi kestabilan politik negara. Namun, satu perkara yang tidak kurang untuk diperdebatkan dan juga dipercepatkan ialah Akta Pendanaan Politik. Ini tertangguh sejak mungkin hampir lebih 5 tahun yang lepas, dan juga dalam pada itu Perdana Menteri dalam satu majlis di dalam Konvensyen Barisan Nasional Selangor pada minggu lalu mengatakan bahawa kerajaan komited untuk menyegerakan Akta Pendanaan Politik bagi mengelakkan ini dalam konteks Barisan Nasional, kata Perdana Menteri, bagi mengelakkan pemimpin Barisan Nasional untuk dituduh menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan sumber keuangan bagi membantu parti dalam pilihan raya. Namun hakikatnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebelum itu, Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar mengatakan bahawa Akta Pendanaan Politik ini masih lagi dalam peringkat kajian. Walhal ada beberapa jawatan kuasa yang telah diwujudkan sejak saya kira tahun 2016 lagi dan tertangguh walaupun beberapa pentadbiran kerajaan diambil. Saya ingin bersama dengan Trisha Teo merupakan daripada Ketua Eksekutif Ideas bersama dengan kami pada malam ini. Trisha, terima kasih kerana bersama kami untuk bercerita mengenai Akta Pendanaan Politik ini. Ini satu idea dan juga satu gerak kerja yang sering ditolak ataupun digesa oleh Ideas sendiri. Mungkin kita dapat rangkumkan di mana kita berada sekarang. Kenapa lambat untuk direalisasikan Akta Pendanaan Politik ini, dan Ideas sendiri tidak henti-henti memberikan keterangan dan juga memberikan advokasi mengenai perkara ini, Trisha. Okey, selamat sejahtera dan terima kasih Asrawani dan Encik Zul untuk menjemput saya datang pada malam ini. Memang betul apa yang Zul cakap tadi, bahawa memang proses untuk mengadakan satu akta pendanaan politik ini bukan usaha yang baru. Usaha ini sudah bermula lebih daripada 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Memang kerajaan di bawah Kerajaan Barisan Nasional 2016 dan juga kerajaan di bawah Pakatan Harapan 2018-19 lebih kurang. Dan sekarang di bawah kerajaan Pentadbiran Perikatan Nasional memang ada 3 kerajaan yang sudah mengusahakan adanya satu akta pendanaan politik. Walau bagaimanapun tidak ada mungkin final push lah untuk merealisasikannya, dan mungkin ada beberapa sebab di antara kenapa akta ini tidak boleh diluluskan lagi. Di antaranya, kalau kita bandingkan tadi cakap tentang anti lompat parti itu kan, akta yang baru diluluskan di parlimen. Kalau kita banding akta itu dengan akta pendanaan politik, memang akta pendanaan politik ini mengandungi isu-isu yang mungkin lebih sensitif, sebab sebelum ini kerajaan Malaysia memang tiada langsung apa-apa akta ataupun apa-apa peraturan yang menyatakan bahawa okey, pendanaan ini dibolehkan ataupun diluluskan, dan pendanaan yang mana yang tidak dapat yang tidak dapat diterima lah dari segi undang-undang. So sekarang apa yang kami mahu dari segi dari pihak masyarakat awam ialah satu-satu undang-undang yang boleh mengaturkan proses pendanaan politik kepada parti politik secara lebih tersusun, secara lebih telus, secara lebih transparan, dan adanya urus takbir baik. So itulah antara sebabnya mungkin sensitif sikit, tetapi saya ingin menekankan bahawa akta ini adalah memang sangat penting, dan apa yang kami mesti bangkitkan ialah kami menggesa supaya akta ini diluluskan sebelum PRU 15 yang akan datang. Adakah itu mungkin dapat dilakukan sebelum PRU 15 yang akan datang? Kerana realitinya dengan ketegangan pertandingan politik, sudah pasti pendanaan ini juga perlu besar, dan juga itu perkara yang paling sensitif dan tabu untuk diceritakan. Bagaimana kita lapiskan itu dengan kehendak masyarakat dan juga masyarakat lebih terbuka dan juga lebih cerdik mengorek maklumat pada ketika ini. Trisha mungkin ada pandangan dan juga dapat menggambarkan situasi itu. Okay, so saya rasa
Di antara ahli-ahli politik kita, sebenarnya mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan restrict mereka punya movement Mhm. selagi ada tuntutan daripada masyarakat. Maksudnya kalau tiada bunyilah, kalau tak ada suara daripada pihak masyarakat dan masyarakat sivil dan pengundi pada akhirnya, mereka tidak akan fikir bahawa benda ini adalah penting. Tetapi saya nak menekankan juga bahawa kes 1MDB yang berlaku secara sangat besar dan di seluruh antarabangsa pun tahu tentang isu 1MDB dan juga kes 1MDB memang ada implikasi ya terhadap Mhm. ekonomi Malaysia juga. So our reputation internationally was affected by that. And Malaysia, we cannot afford that kind of thing again. So pada hakikatnya kami faham, kita semua faham bahawa parti politik memerlukan dana untuk berfungsi. Mhm. Mereka perlu membayar pegawai-pegawai mereka, memastikan bahawa pejabat pun ada elektrik dan sebagainya kan. Tetapi apa yang penting ialah proses itu mesti berlaku secara telus. Mhm. So sekiranya masyarakat tahu bahawa situasi sekarang, situasi ekonomi di Malaysia, kami tahu ia disebabkan oleh pelbagai faktor lah, termasuk pandemik, termasuk apa yang berlaku di Ukraine sekarang, inflasi dan sebagainya. So sekiranya ekonomi semakin merosot, pendanaan mesti lebih telus supaya kita semua tahu di mana duit itu, where is the money flowing ya, Mhm. ke arah mana. So soalan Zul ialah can it happen? So boleh Mhm. tak ini akan berlaku sebelum GE15? So sekiranya kami tengok kepada anti party hopping law yang Akta Lompat Parti itu. Apa yang berjaya ialah adakan satu bipartisan ataupun multi-partisan effort supaya semua parti politik come together and mereka tahu bahawa uh, adanya akta ini, adanya undang-undang ini akan memperbaiki sistem politik secara keseluruhan. Maksudnya setiap parti politik akan dapat manfaatnya, bukan sahaja satu parti politik sahaja. So same dengan akta pendanaan politik. Mhm. Supaya kita ada sistem pendanaan politik yang adil dan saksama untuk semua parti. Sebab dulu-dulu we know we are used to having satu parti. So sistem Mhm. satu parti UMNO saja. Tetapi sekarang sistem politik sudah berubah. Mhm. Kita tak tentu siapa yang akan menjadi juara, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. So risikonya ialah parti boleh berjaya tapi parti juga boleh kalah. So parti yang kalah, everybody should benefit dalam satu sistem yang sama rata kepada setiap parti. Dan satu lagi, Mhm. satu lagi point ialah idea selaku sekretariat kepada satu kumpulan rentas parti parlimen baru yang Mhm. ditubuhkan secara rasmi di bawah parlimen. Kumpulan rentas parti parlimen ini terdiri daripada 9 ahli parlimen dari 9 parti politik dan seorang senator. Dan pengerusinya ialah YB Ahmad Fadli dari Pasir Mas PAS dan timbalan pengerusinya ialah YB Fahmi Fadzil Lembah Pantai PKR. Jadi sekarang adalah masanya untuk memastikan bahawa setiap parti politik dari kerajaan ataupun pihak oposisi pembangkang mesti tahu bahawa sekiranya reformasi institusi ini tidak berlaku sekarang sebelum PRU 15, apa yang terjadi selepas PRU 15 ialah seperti mana saya kata, tak tentu siapa yang menang, siapa Mhm. kalah, asalkan ada satu sistem yang telus yang memastikan semua parti akan diberi treatment yang sama rata. Trisha, adakah di peringkat sekarang atau 5 tahun kebelakangan ini topik pendanaan politik ini adalah tabu bukan sahaja kepada blok kerajaan tetapi juga kepada blok pembangkang. Semua parti politik merasakan ada terbeban dengan persepsi dan juga tabu itu. Ya, rasanya memang itu adalah anggapan yang sesuai sebab kedua-dua ya, parti kerajaan dan juga parti pembangkang sekarang situasinya ialah lebih kurang macam ni kan, semua parti
mereka takut untuk mendedahkan apa-apa maklumat sebab mereka takut bahawa sesiapa yang memberi dana kepada mereka akan menjadi sebagai mangsa. Ada proses victimization ini. Jadi apa yang kami cadangkan dalam draft undang-undang persendirian yang telah diserah kepada parlimen, dan draft undang-undang persendirian ini kami sudah edarkan ya secara awam, jadi semua orang boleh baca cadangan kami, dan di antara cadangan-cadangan yang terkandung dalam draft undang-undang tersebut adalah satu, sepatutnya ada ditubuhkan satu suruhanjaya independen yang baru yang akan menjadi Pemantau. pemantau kepada proses pendanaan politik ini. So itu adalah penting. Dan kedua, semua pendanaan akan dilaporkan kepada Suruhanjaya tersebut. Dan ketiga, ini sangat penting ya, semua dana akan disalurkan kepada parti politik sahaja dan bukan atas nama ahli politik individu, secara individu. Dan keempat yang amat penting juga ialah kami cadangkan adanya state funding. Maksudnya ada pendanaan yang akan disalurkan oleh kerajaan kepada parti politik sebanyak 130 juta ringgit diagihkan kepada parti politik bergantung kepada peratus yang mereka menang dalam sesuatu PRU. Jadi pendanaan awam ini adalah supaya penggantungan ataupun kebergantungan parti politik kepada dana daripada pihak syarikat, korporasi, ini boleh dikurangkan sebab itu adalah tidak baiklah sekiranya ada sesuatu syarikat yang memberi dana dan mereka bergantung kepada parti politik untuk meluluskan sebuah lesen ke dan sebagainya. Ya. Itu Trisha, adalah elemennya. syur-syur yang diberikan oleh IDS ini adakah terlalu sukar untuk dilaksanakan? Kerana kalau rakyat seperti biasa, ianya berbunyi agak teknikal. Kalau siapa yang mahir mengenai politik dan juga pendanaan ini mungkin mahu mengerti dan juga memahami segala konteks itu. Tapi bagi pengundi 18 tahun contohnya, adakah syur-syur ini sesuatu yang teknikal yang susah untuk dilakukan oleh ahli-ahli politik atau sebenarnya kerangka yang ada sudah cukup, tinggal nak buat sahaja lagi? Ya, saya rasa apa yang Datuk Sri Wan Junaidi bercakap pada 19 Mei 22 Julai bahawa memang kabinet sudah bersetuju untuk adanya satu akta tetapi mesti lagi membuat perbincangan dan sebagainya. Itu adalah pengumuman yang baik, tetapi apa yang kami rasa ialah memang ada banyak kerangka, sudah banyak kajian dan penyelidikan yang dibuat, pelaksanaan yang tinggal. Dan Zul kata tadi bahawa ini adalah mungkin terlalu teknikal untuk difahamkan dan sebagainya. Sebenarnya kalau you nak menjelaskan dengan simplest of terms, satu, transparansi, ketelusan. So itu adalah prinsip yang pertama, ketelusan. Yang kedua, pendanaan awam. Pendanaan awam dari pihak kerajaan Malaysia kepada parti politik mengikut peratusan yang mereka undi. So ini macam lebih adil lah, dan ini adalah amalan yang dilaksanakan di negara lain seperti di Germany, di Indonesia juga ada pendanaan awam. Dan itu adalah mungkin dua prinsip sahaja yang perlu difahamkan. Bukan teknikal sangat sebenarnya. The principle is transparency, ketelusan. Rakyat Malaysia mesti tahu bahawa dana ini adalah the lifeblood of parties. Parti politik memerlukan dana, tetapi macam mana untuk memastikan bahawa lebih accountability dan ketelusan, adanya satu akta yang menyatakan apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan. Trisha, bagaimana kita memahami masyarakat pada hari ini? Kerana dalam tempoh 2-3 tahun ini juga, rakyat begitu jelas kalau kita tengok di Twitter ataupun di media sosial, apabila ahli politik A keluar makan dengan anak tycoon, itu menjadi satu perdebatan besar. Begitu juga apabila ahli politik, seseorang ahli politik bercuti, ada hubungan yang baik dengan tycoon B contohnya. Ini menimbulkan pelbagai persoalan. Justru, mengapa ini menghantar mesej bahawa rakyat sentiasa bertanya,
rakyat sentiasa ingin tahu dan sekiranya akta dana politik ini ada, persepsi-persepsi negatif dan juga ketulusan itu akan membantu rakyat jelas dengan hubungan kekeluargaan, hubungan sahabat bersama dengan syarikat-syarikat tertentu dan sebagainya. Bagaimana pro and kontra yang kita dapat lihat, yang dapat dijelmakan apabila adanya akta dana politik ini, dan juga akhirnya masyarakat akan berminat dengan proses politik dan juga pilihan raya itu pada akhirnya. Ya, itu soalan yang baik. So dalam cadangan draft rang undang-undang yang kami baru-baru ini mengedar dan menyerahkan ke Parlimen, kami meletak sebagai funding caps. Maksudnya setiap individu ada hadnya betapa banyak yang boleh diderma kepada sesebuah parti politik. So untuk individu, hadnya adalah RM50,000. Untuk sebuah syarikat ialah RM100,000 dan untuk satu kumpulan syarikat, a group of companies adalah RM500,000. So itu memang hadnya. Selebih apa yang lebih daripada itu mungkin akan menjemput apa maksudnya conflict of interest, right? So itu adalah had dan tidak dibenarkan untuk selebih daripada itu. Tetapi balik kepada soalan Zul yang agak menarik, sebenarnya selain daripada akta pendanaan politik, ada banyak juga reformasi undang-undang yang perlu dibuat supaya institusi-institusi di Malaysia membuat kerja mereka dengan telus. Di antara akta-akta baru yang perlu dibuat juga adalah peraturan tentang conflict of interest. So saya pernah pergi ke negara Perancis di mana mereka ada peraturan conflict of interest. So sesiapa yang bertugas dalam kerajaan termasuk ahli politik mesti declare their interest ataupun conflict of interest sekiranya mereka ada suami, isteri, anak dan sebagainya yang bekerja di sebuah pejabat kerajaan ataupun pejabat korporat yang ada perhubungan dengan kerajaan in procurement dan sebagainya kan, perolehan. So di negara Malaysia malangnya kita tak ada peraturan tersebut. So conflict of interest itu mesti juga dikenal pasti sebagai satu undang-undang ataupun peraturan yang diletakkan dalam senarai. Okay, conflict of interest, you have to declare the conflict of interest, and also government must put down, okay, conflict of interest apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan. Asalkan ada ketelusan, asalkan semua faktor-faktor ini dilaporkan terlebih dahulu, dan pihak kerajaan boleh membuat keputusan, okay, sama ada syarikat ini mesti dikeluarkan daripada senarai perolehan dan sebagainya. Tetapi yalah, malangnya di negara kita memang kita belum lagi ada sophistication of that conflict of interest laws. Trisha memberi contoh di Perancis, tetapi akta pendanaan politik ini juga berlaku di beberapa buah negara lain. Indonesia, Trisha beri contoh tadi, malah di negara-negara maju juga ini adalah satu perkara yang menjadi praktis dan juga menjadi satu norma baharu. Kalau dalam presidential ataupun dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat contohnya, rakyat tahu siapa who's who di belakang satu-satu calon yang cuba ditampilkan ataupun cuba dinaikkan. Justru ada ketelusan dan juga cara itu akan mengundang cara berpolitik yang baru. Kita tahu siapakah yang di belakang mereka, kenapa sesuatu regulasi ataupun akta itu dijuarai oleh kelompok-kelompok tertentu. Adakah itu menjadi ketakutan kepada ahli-ahli politik di Malaysia kerana ini akan mengubah cara berpolitik secara mungkin 180 darjah? Ianya akan mengubah end to end contohnya. Siapa yang cara kita nak letakkan apa isu yang kita nak juarai juga, mungkin rakyat akan kata, oh dia ni pendana dia yang daripada syarikat tertentu, jadi sudah pasti isu itu yang dibawa. Adakah itu yang berlaku? Mungkin perbandingan itu Trisha boleh lakukan. Praktis yang bagus di luar negara dan juga apa yang digeruni sebenarnya kalau
yang dilakukan ataupun mungkin disalahgunakan di negara-negara lain? Hmm. So ini memang betul sebab apa yang kita tidak mahu ialah undang-undang dipergunakan oleh sesebuah kerajaan yang memang ingin menjadi salah satu parti politik ataupun syarikat-syarikat yang menjadi pendana kepada parti politik tersebut sebagai mangsa ya. So sekiranya undang-undang ini dilaksanakan oleh sebuah kerajaan yang authoritarian, maklumat yang diberi oleh parti politik dari segi yalah ketelusan tersebut, ketelusan yang boleh digunakan yang boleh dipergunakanlah untuk tujuan mereka sendiri. So memang itu adalah salah satu daripada pendapat yang kami dapatkan apabila kami ada pihak idea sebagai sekretariat, Mhm. kami sudah ada banyak mesyuarat dan perbincangan Mhm. dengan pelbagai pihak. Kami sudah berbincang dengan banyak parti politik, pihak syarikat juga dan selepas ini kami juga ingin membuat pertemuan dengan badan-badan seperti SPRM, Mhm. SPR, IRB dan sebagainya sebab memang ini adalah akan melibatkan banyak parti ya, parti bukan parti politik tapi melibatkan pelbagai parti. Um, Stakeholder. Ya, tetapi balik kepada soalan tersebut, saya rasa apa yang kami boleh cadangkan dari segi ketakutan syarikat ataupun the knowledge ya daripada masyarakat awam sebuah syarikat menyokong parti-parti ini dan sebenarnya di Malaysia banyak syarikat juga yang buat derma dan buat dan memberi dana kepada beberapa parti. Mhm. Sebab kerajaan Tidak satu parti saja, beberapa. Beberapa parti sebab kerajaan pusat dan kerajaan negeri mungkin Berbeza. mungkin berbeza ya dan sekarang politik di Malaysia memang menuju ke arah tersebut ya di Mhm. mana kita tak tentulah siapa yang akan menjadi kerajaan di kerajaan pusat ataupun di Mhm. kerajaan negeri. Jadi pada pendapat saya apa yang kami cadangkan ialah laporan ini um, diberi kepada Suruhanjaya. Suruhanjaya tersebut memperolehi maklumat tersebut tetapi tak semestinya Suruhanjaya akan membuat laporan secara keseluruhannya Mhm. kepada parlimen. So ini terpulang kepada Suruhanjaya maklumat apa yang Suruhanjaya ingin mengedar untuk dibincang dan didebat di parlimen tetapi mungkin ada threshold di mana di bawah sesebuah threshold tersebut mungkin maklumat itu tidak diperlukan pada peringkat parlimen juga sebab Mhm. terlalu rendah Rendah. amount dia. Mhm. So above a certain amount mungkin dana tersebut boleh dimasukkan ke dalam laporan yang Persiapan. akan didebat di parlimen tetapi itu adalah terpulang kepada Suruhanjaya untuk mengenal pasti apakah threshold tersebut. Tetapi saya juga ingin menyatakan bahawa mana-mana pihak Suruhanjaya yang akan mengendali proses pendanaan politik ataupun mengendali akta pendanaan politik mestilah mestilah menjadi sebuah Suruhanjaya yang independen dan tidak tertakluk kepada kehendak ataupun apa-apa kehendak Kuasa dan tidak kehendak ya, kuasa betul. lah, betul. Mhm. So itu saya rasa mungkin adalah that is the biggest challenge. Itu adalah mungkin satu masalah yang terbesar yang mungkin saya memang tak boleh menjawab lagi. Mhm. Selagi ada institusi yang tidak independen daripada pihak eksekutif, itu menjadi cabaran yang sangat besar. So mana-mana pihak Suruhanjaya baru yang kami cadangkan ini ataupun Suruhanjaya yang dikenal pasti oleh kerajaan mestilah Suruhanjaya tersebut mesti Bebas. juga mengamalkan urus tak baik-baik. Mhm. Sebab Trisha, ada memang semua pelaksanaan ini tidak akan berjaya. Trisha, terakhir dari saya soalannya, mungkin kita menunggu agak lama untuk akta pendanaan politik ini direalisasikan sehingga ke tarikh ini ataupun ke saat ini. Namun melihat kepada perubahan semasa, cara parlimen bersidang,
cara jawatan kuasa pemilihan khas yang diwujudkan dan juga ada banyak caucus yang berlaku dalam parlimen sekarang. Itu satu potensi ataupun satu situasi yang baik untuk idea-idea begini ditolak ataupun diketengahkan. Bagaimana Trisha masih lagi positif ianya dapat dilaksanakan dalam masa terdekat ini? Apa sandaran, apa perkara yang Trisha harapkan dapat dilakukan dengan cepat dan juga disandarkan kepada ahli jawatan kuasa yang sudah dilantik? Okay. So pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa APPG ataupun kumpulan rentas parti parlimen pendanaan politik, sebab ini adalah memang untuk kami titik yang bersejarah. Sebelum ini tiada platform formal di mana parti-parti politik dari dua-dua pihak boleh datang bersama untuk buat perbincangan terhadap isu yang agak sensitif. So kedua, pada masa depan apa yang saya rasa ialah kumpulan rentas parti ataupun jawatan kuasa parlimen, special select committees, jawatan kuasa ini adalah the best place, adalah platform yang terbaik untuk membuat perbincangan pasal isu sebelum adanya apa-apa rang undang-undang formal dan rasmi. Sebab di negara lain, constitutional countries around the world, memang menggunakan parliamentary select committees, APPG dan semua jawatan kuasa ini untuk the real work, ya. Real work actually happens dalam jawatan kuasa. So itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga ialah apa yang boleh menjayakan usaha ini sebelum PRU 15 adalah sekiranya setiap ahli jawatan kuasa boleh membawa draft undang-undang ini balik kepada setiap parti politik mereka masing-masing untuk membuat perbincangan, untuk membuat perjumpaan dengan ketua-ketua parti politik, sebab parti politik ada strukturnya yang tersendiri yang memang memerlukan buy-in juga daripada pihak yang paling atas, ya. So saya harap bahawa setiap daripada mereka, di antara mereka boleh membawa balik draft undang-undang ini kepada parti politik mereka dan adakan satu perbincangan pada tahap high level dan dapatkan buy-in setiap parti masing-masing. Dan untuk dipercepatkan. Trisha, terima kasih. Semoga usaha kita ini tidak terhenti dalam perbincangan ini juga. Kami akan sentiasa memberikan sokongan dan juga membawakan topik ini di masa-masa akan datang. Jika ada perkembangan yang positif, nanti kita kongsikan lagi. Okey. Silakan. 15 saat. Ya. Jadi kami juga ingin membawa draft undang-undang ini untuk perbincangan pada peringkat kerajaan. Jadi Datuk Seri Wan Junaidi, kami berharap dapat berjumpa bersama-sama dan buat perbandingan di antara versi kerajaan dan versi kumpulan rentas parti, dan kami boleh berbincanglah apa dari segi kontens dia yang boleh diterima pakai dan sebagainya. Jadi kami harap boleh bekerjasama. Terima kasih. Harapnya dapat dilakukan. Terima kasih Trisha kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Anda boleh berpartisipasi juga untuk mendesak perkara ini. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.